sama dengan Nabi. Sebab itu nama-nama sahabat tu kita sebut sebelum nama Nabi. Sebab yang cerita dekat kita bukan Nabi. Yang cerita dekat kita, yang sampaikan hadis tu kepada kita, sahabat. Okey. Dia panjanglah pula cerita, kadang-kadang tak ada nama sahabat. Dia jadi macam mana pula? Kan? Okey, tak faham. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna asy-syaitana yantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun min al-lail fakhalluhum wa aghliqul abwab واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا كربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا wa atfi'u masabihakum." Ada beberapa amalan dalam hadis ni yang kita kena praktik. Dia ada 2-3 benda ni. Saya ingat sebahagian besarnya tuan-tuan duk buat dah. Sebahagian daripada amalan yang Nabi suruh ni tuan-tuan dah buat dah. Ataupun mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang. Nanti saya sebut. Hadis ini status dia, kedudukan hadis ni sahih, kerana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ni duk di mana? Kalau nak cari tang mana, nak jumpa dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Jadi status dia tak dipertikaikan lah. Sahih. Jadi bila kita dah jelas kedudukan hadis, darajat hadis. Pertama tuan-tuan, kita nak kena kenal hadis tu sahih ke tak. Itu peringkat pertama. Bila kita dah dapat jawapan dia, hadis ni status dia sahih. Pasal tu yang tuan-tuan duk SMS WhatsApp saya tu, betul ke? Betul ke tu maksud dia sahih ke? Betul ke tu maksud tuan-tuan betul ke Nabi kata? Betul ke Nabi suruh? Baguslah. Pasal lepas betul tu baru boleh amal. Kalau awal-awal saya kata tak betul, tak apa aku nak amal, tak boleh ya. Dah tak betul, boh awal pun tak betul dah. Nampak? Okey? Jadi hadis ni kita boleh amal dan kita boleh berhujjah. Yang ni kita boleh pegang kerana hadis ini sahih. Okey. Oleh kerana kita ni kena tengok dia punya terjemahan lah kan, baru kita faham. Apabila idza kana junhul lail, apabila telah datang, telah masuk junhul lail, artinya permulaan kepada malam. Permulaan kepada malam, maghrib, senja. Apabila telah masuknya permulaan kepada malam, permulaan kepada malam, sekali kita tengok dia kata dia punya terjemahan kepada junhul lail tu kan. Okey, au amsaytum, rawi tu dia syak. Nabi kata senja ke Nabi kata petang, tak tahu. Amsaytum tu petang, junhul lail tu permulaan malam. Petang, lepas petang apa dia? Senja lah. Maghrib lah kan, maghrib. Maghrib ni dia malam ke tak lagi? Dia tak malam lagi. Matahari masih ada. Dia nak mula terbenam. Situ kalau tuan-tuan pergi belah Kuala Palih tu, tuan-tuan tengok macam masjid seberang ramai tu yang bertentang laut tu kan. Tuan-tuan tengok masjid-masjid belah Kuala tu boleh nampak lah matahari tu ada. Kita sembahyang maghrib tu matahari tu ada. Okey.
Nabi kata bila sampai waktu tu, masa tu, maghrib tu, senja tu, petang tu, fakuffu sibyanakum, tangkap anak-anak kamu. Sibyan, sabi, budak-budak. Tapi hadis ni jangan silap faham tak? Budak-budak tangkap, bapak budak biar. Oi, tak boleh lah. Fakuffu sibyanakum, panggil, tangkap ni, tahan. Jangan bagi keluar lah. Kaf, pegang, jangan bagi tangkap ni, jangan bagi keluar, tahan. Walaupun dia sebut sibyanakum, tapi termasuk kita semua yang bukan lagi budak-budak ni, bukan lagi anak-anak ni. Sebab apa? Sebab tengok dia punya alasan dia. Fa inna syaitan, kerana sesungguhnya, alasan suruh tangkap, suruh jadi jangan duk pergilah melewat waktu-waktu maghrib ni, duk pergi berkesidai tepi pantai. Tak boleh. Nak tengok apa? Sunshine ke sunset lah? Saya bukan tak tahu, tertukar. Sunset, yang naik tu sunshine. Sunrise pula khilaf. Sedih kita kadang-kadang pergi masjid terapung. Ni tak boleh pergi dah lah 2-3 kali, 2-3 bulan ni kan tutup. Orang duk semayang maghrib, mereka duk berkesidai melewat kat bawah tu duk tengok matahari. Kita oleh kerana orang yang pakai kepiah lebay ni sangka baik, payah nak sangka buruk. Mereka ni jamak. Jangan duk sangka buruk. Bukan tak semayang, mereka jamak. Pasal kebanyakan masjid terapung tu musafir lah. Orang Seriak pergi Kuala tak musafir. Tak musafir. Saya bukan orang Kuala, saya orang Seriak, saya musafir. Saya nak sebut ni benda ni. Hadis ni siapa yang tak tahu? Kalau saya tak main baca malam ni pun pakat tahu belaka dah. Kalau tak pernah mengaji hadis pun orang tua-tua dah sebut dah. Masuk. Tetapi masih degil, masih lagi duk pi. Lepas tu balik main anak, duk buat teriak. Anak depa teriak. Depa kata pasal apa ustaz? Teriak. Balik maghrib, dia teriak ni tak berhenti. Hampa pergi mana? Bawa pergi pasar malam. Pergi berapa? Pukul 6.30. Balik pukul 8. Mau tak teriak? Nampak tuan? Tuan-tuan setuju ke tak? Setuju. Boleh? Ni kita nak abang. Sebab tu tajuk kita malam ni pagar syaitan. Sakam tajuk. Tuan-tuan kena dengar. Okey? Jadi Nabi kata fa inna syaitan yantashiru hina izin. Kerana sesungguhnya syaitan pada waktu, detik, ketika dan saat itu intishar. Dia bertebaran, dia berkeliaran. Waktu maghrib ni syaitan sangat suka aktif pada waktu malam. Ini disebut oleh para ulama. Antaranya oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab dia Al-Istidhkar. Dia sebut, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, dia sebut, dia kata apa? Kenapa syaitan dia keluar waktu maghrib? Kerana syaitan dan malam sangat, ni syaitan dengan malam ni dia sangat, dia panggil, dia naik ni, dia naik apa, semangat dia kuat dia energi dia. Pasal tu malam, Quran kata apa? Wa ja'alnal laila libasa. Malam ni untuk kita semua berehat di rumah. Kan? Kita jangan keluar malam ni. Malam ni kita mari masjid ataupun kita balik duduk di rumah.
Tuan-tuan pi negara-negara maju yang duk melewat kot luar malam-malam ni, negara mundur. Tuan-tuan pergi Australia, saya tak pi lah. Saya tu tuan-tuan pi. Nak pi nak bawa saya boleh. Pergi Australia. Pergi Europe. Pergi negara-negara maju ni, pergi tak apa pi. Tak salah. Semua depa petang depa tak ada balik, duduk rumah. Tu negara maju. Depa tak kalut nak pi. Malam semua duduk rumah. Yang buka perlih pasal tu, perlih siapa yang main perlih, dia kata macam main Europe. Perlih ni macam dengan main-main. Perlih tengok. Tuan-tuan saat lagi balik Isyak, kalau kata hangat di rumah, pergi hampak tutur atas jalan. Tak ada orang perlih. Tengok, kita tenang perlih. Ini yang Islam ajar. Ini ajaran Islam. Dan orang-orang maju tengok, mereka malam mereka balik. Melainkan orang yang terpaksa kerja, orang yang ada urusan, itu kita tak persalahkan. Yang tak ada pasal ni, yang tak ada sebab ni, itu waktu family time, spend dengan family kita. Agama aja. Kalau tak ada apa, balik kita tidur awal. Esok kita nak maghrib subuh awal. Ataupun ada apa, kita baca ke sikit ke apa semua. No. Sebab tu kalau sukan malam ke apa semua ke, dia seakan-akan macam menyelisihi fitrah. Kan? Okey? Hadirin mukminin. Okey. Kita sambung balik. Fa inna syaitan yantashiru. Pasal itu tuan-tuan baca dalam surah Al-Falaq. Quran kata apa? Bila yang jahat nak keluar ni? Devil ni. Jahat keluar bila? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Malam. Dalam surah Al-Falaq pun sebut jelas malam, kejahatan malam. Kejahatan malam. Okey. Kawak pun dia keluar bila kawak? Ni kita live Malaysia ni lagi depa komen. Pencuri. Pencuri dia keluar bila? Malam. Pencuri tak keluar siang. Orang yang nak melacur, berzina apa semua yang tuan-tuan pergi ni, Cokit Road apa semua ni, lorong-lorong yang ni lah tempat-tempat orang duk buat kebajikan, amalan apa semua ni. Kita tengok. Depa malam, hidup malam, malam hidup. Malam hidup dengan apa? Tuan-tuan perasan malam hidup dengan hiburan. Paling kita tak ada hiburan, masa tu malam kita damai abadi. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan kita kata fa inna syaitan yantashiru. Kita disuruh menyelisihi syaitan. Syaitan makan tangan kiri, kita makan tangan. Syaitan keluar waktu maghrib, kita nampak tak? Kita disuruh menyelisihi syaitan. Betul tak betul? Bukan saya ajar, Nabi yang ajar. Nabi kata kalau syaitan makan tangan kiri, kamu makan tangan kanan. Banyak lagi benda-benda yang syaitan punya ni, kita disuruh menyelisihi syaitan. Salah satu daripada perbuatan syaitan, dia keluar waktu maghrib. Kita orang beriman, lawan dia, selisihi dia. Jangan ikut kelaku dia. Kita jangan keluar maghrib. Time kita yang atur. Siapa yang manage time? Siapa yang susun atur kehidupan kita? Siapa yang atur? Kita yang atur. Waktu bila kita nak keluar, waktu bila. Melainkan orang yang terikat. Orang-orang yang beyond control. Orang putih kata di luar kawalan dia, tak masuk dalam tajuk bab ni. Tak masuk dalam tajuk bab ni. Dia dah saya nurse kerja malam. Itu cerita lain. Itu bukan dia ni. Yang ni yang kita atur. Pasal malam mula pukul 4. Pukul 4 pasal malam mula dah. Pukul 4 boleh pergi, pukul 5 boleh pergi, pukul 6 boleh pergi. Siapa yang pilih pergi pukul 7? Siapa yang pilih? Bandaran. Yang pilih suruh pergi pukul 7, dia Kediri. Tu waktu kita kata bila benda tu dengan pilihan kita menanggung akibatnya. Orang tak suka, orang marah, tapi benda yang benar kita kena cakap. Kerana ini amanah. Saya tahu ramai orang tak setuju, dan ramai orang akan komen, dan ramai orang kritik. Kerana benda ni bercanggah dengan norma masyarakat, dengan kehidupan masyarakat, kebiasaan masyarakat. Tapi bila Nabi sebut, kita kena sampaikan. Okey tuan-tuan. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail. Nabi kata apabila telah berlalunya malam, fakhalluhum, maka bolehlah kamu lepaskan mereka. Ini perbincangan di kalangan para fuqaha, di kalangan para syurrah yang mensyarahkan hadis-hadis macam ni. Dia kata bila yang boleh start keluar? Bila boleh start keluar? Seelok-eloknya kita tak payah keluar lah. Kan? Okey. Kata para ulama, kita tahan. Okey, pasal dia macam ni.
dia ada istilah dia yang dia sebut tu, dia macam ni. Kita start maghrib tu, tuan-tuan yang saat ni tak main maghrib pula. Esok tak ada siapa maghrib. Dengan tu imam tak ada. Pasal apa ni? Sunyi masjid seriak ni. Maghrib tak boleh keluar. Kena bagi faham lah kan. Maghrib jangan boleh keluar. Orang tak ada perempuan yang tak ada pasal apa semua. Yang main masjid ni kena main lah. Pasal kita nak main masjid kan. Masjid main. Tak apalah. Kita boleh keluar kalau ikut dalam syarah-syarah ni dia kata apa? Waktu yang tutup tu maghrib sampai isyak. Lepas daripada isyak tu kita boleh keluar. Artinya waktu tu bukan tak nak syaitan, tapi dia tak aktif. Dia tidak seagresif waktu maghrib. Dan dia akan pergi kacau, hasut, rasuk. Pasal itu tuan-tuan waktu maghrib ni, tuan-tuan tengok banyak aksiden. Dia jadi cacau merebah, dia jadi kalut semacam, dia jadi macam-macam lah waktu maghrib ni. Kan? Tengok waktu maghrib. Pasal syaitan semua ni peranan dia. Kan? Peranan dia. Dia piduk pujuk puyu, dia duk pi pujuk sepat, dia duk pi pujuk ikan-ikan ni, kan? Dia pi hasut ikan-ikan semua ni, suruh makan waktu tu. Betul tak tuan-tuan? Nampak? Dia bukan pi hasut kita aja, ikan apa ni semua binatang semua dia hasut. Tuan-tuan, dalam hadis ni wallahu taala alam, dia sebut sibyan. Ada hadis riwayat Muslim. Dia sebut bukan takat anak-anak ya. Dalam riwayat Muslim, dia sebut binatang ternak pun tak boleh. Kena tangkap juga binatang ternak. Nampak? Itu ada dalam riwayat Muslim. Nanti kita akan sampai. Nabi SAW suruh kita tangkap, suruh kita kurung, bukan sahaja manusia tetapi termasuk haiwan ternak. Itu ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, la tursilu fawahishakum wasibyanakum idza ghabatis syams. Jangan lepaskan haiwan-haiwan ternak kamu dan anak-anak kamu pada waktu matahari terbenam sampai masuk isyak. Kerana syaitan berkeliaran pada waktu terbenamnya matahari. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Imam Nawawi kata, maksud tahan anak-anak, jangan benarkan mereka keluar pada waktu itu. Kan? Itu kata Al-Imam An-Nawawi. Nampak? Okey, tak apa, kita sambung lagi. So, siapa yang ada lembu, pergi tangkap awal. Masuk awal. Kan? Okey? Fa idza zahaba sa'atu min al-fakhalluhum wa aghliqu al-abwab. Nombor 2, tangkap ni, aghliqu al-abwab. Tutup pintu tingkap semua, tutup. Ini dia panggil pagar. Nabi kata tutup bukan tutup kosong. Masa tutup pintu tu, bismillah. Ni saya nak ajak ni, pagar ni, pendinding ni ambil. Saya nak bagi ijazah semua malam ni. Dia panggil apa? Menurunkan ilmu. Masa tuan-tuan tutup tingkap tu, kan petang-petang kita buka tingkap bagi masuk angin, bagi ada pengudaraan tu, petang-petang tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintu, bismillahirrahmanirrahim. Tutup apa-apa ya, tutup semua. Bismillah sebut. Subhanallah, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebut wadhkur ismallah, sebut nama Allah masa tutup. Nampak tak tuan-tuan? Dia gabung dua benda apa dia? Ikhtiar dunia tutup dengan zikir. Tapi kalau zikir saja tak tutup, nyamuk Aedes masuk. Tengok agama ni dia ajak kita apa? Ikhtiar dengan tindakan dan juga berdoa. Dia tak suruh kita tutup saja, dan dia tak suruh kita doa saja. Nampak tak? Itu yang vaksin COVID tu. Tuan-tuan baca doa kan? Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Baca tak? Dalam masa yang sama, dalam kita duk baca doa tu, kita pergi cucuk juga. Doa tu tak cukup kah? Doa tu tak padan kah? Pergi cucuk buat apa? Cucuk dan doa kedua-duanya suruhan Tuhan. Pasal tu Nabi kata, wa aghliqu al-abwab, tutup pintu-pintu kalian, wadhkuru ismallah,
Dalam masa yang sama, masa kamu duduk tu kamu sebut nama Allah. Masuklah rumah, Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bismikallah ke apa ke? Baca. Baca pendek-pendek sudahlah. Saya pergi bantai panjang depan tu. Awak tak masuk lagi abang? Tak habis lagi. Baqarah. Oi kacau. Nak habis. Bismillah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk. Jangan duk celapak masuk tak ketahuan halau. Kalau buat macam tu, ni nak habaq ni. Kalau buat macam tu, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita Habibuna, dia habaq apa? Dia kata setan tak masuk. Setan tak masuk. Duk kat luar duk melewat kat luar. Duk tu dia tengok. Kod pintu tak boleh masuk. Kod tingkap tak boleh masuk. Pasal apa tak boleh masuk? Okey. Tuan-tuan tahu tak? Tadi ni Nabi suruh tutup maghrib dan dia benarkan kita keluar lepas Isyak. Nak tahu tak sebab apa? Salah satu sebab dia yang dihuraikan oleh ulama, dia kata apa? Kerana waktu maghrib syaitan agresif, duk cari tempat nak tidur. Duk cari mabit, tang mana dia nak bermalam, tang mana dia nak masuk, dia duk cari. Jadi bila kita tutup, la mabita lana, tak ada, rumah ni tak ada tempat untuk kita. Rumah ni tak ada tempat kita nak masuk. Tak ada, semua dia baca bismillah, semua dia tutup dah. Ini duk sabuk lada hitam, lada sulah. Ni bukan tom yam gong. Tuan-tuan jangan duk buat. Lada hitam, lada sulah, apa dia lagi? Lada apa lagi? Daun basil, daun salam. Jangan memang itu biryani punya ingredient. Ini bukan nak buat nasi Arab. Rempah ni tabuk sana tabuk sini. Makanan duk pi tabuk. Garam, garam. Lepas tu ada pula pi petua ku atas. Garam Himalaya. Ada orang petua pi tabuk garam Himalaya. Tak payah, ini semua karut. Ini semua benda-benda yang tak ada nas. Petua-petua yang tidak berlandaskan pada hujah. Bismillah, cukup. Tak apalah, garam-garam apa. Lah barang mahal. Okey. Tapi orang kita ni dengan hasutan syaitan, dia rasa tak puas. Dia rasa tak padan. Orang paling kata tak padan, tak kemah, tak elok. Tak nak kena juga. Dia lagu tu nak kena juga. Bismillah. Cukup. Yang ni Nabi ajar. Okey. Lepas tu yang kata lepas Isyak tu boleh keluar pasal apa? Dah dapat kelonggaran sikit dah. Boleh menilau sikit dah. Lepas Isyak tu pasal apa? Pasal dia dah boleh tempat dah. Dia dah boleh tempat dah. Dia cari-cari dia masuk. Malam tak ada dah. Okey. Tak ada lah, dia pun kurang lah sikit. Ada lah seekor dua yang sangkut. Jadi cerita-cerita yang tuan-tuan kata naik kereta tumpang kan, masuk dalam kereta ikut balik, semuanya kisah benar. Dia kata, aku malam tu aku balik, aku duk berasa sejuk, aku duk berasa macam ada orang ikut. Tuan-tuan memang ni, sat lagi tuan-tuan balik dia ikut. Tapi rahmat pagi satu tu, tengok kita baca rahmat Allah. Rahmat Allah dia jadikan syaitan itu tidak dilihat. Itu rahmat Allah. Kasih Allah dia tutup kita nampak syaitan, tapi dia banyak berkelewat, beratus-ratus ekor, ribu ekor duk ada ni, duk main. Kok ni pun duk ada. Yang mengantuk tu dia tu. Duk berewang kata dia tu, siapa dia lagi? Ya tuan-tuan tak khusyuk dalam sembahyang dia tu. Macam mana tak khusyuk dia? Macam mana kalau dia tak ada alam ni? Dia duk ada. So jangan dia ikut pergi balik. Dia ikut pergi balik. Dia naik kereta, dia pilih jugalah. Dia ni dia ikut. Kita turun kereta, dia pun turun kereta. Kita turun kereta, dia pun turun kereta. Kita berjalan nak masuk dalam rumah, dia pun berjalan nak masuk dalam rumah. Cuma tak nampak ya. Mau kalau nampak tuan-tuan, saya tak tahu. Tuan-tuan bawa kereta kan, beralih tengok bini, tengok cermin belakang kan.
Tengok 3-4 ekor tu dia duk ada. Kalau kita nampak tu yang orang duk kata, saya nampak ustaz, saya nampak. Hang nampak bini hang tapi hang takut macam takut hantu. Hantu mana nampak? Dia terus saya nampak ustaz 3-4 ekor. Dia turun dia ikut kita. Dia ikut kat belakanglah. Assalamualaikum. Kita buka pintu, Assalamualaikum. Perah menongging. Mebai dia. Ikut punya teruk, tak boleh masuk. Kata kat 2-3 ekor lagi yang sama dengan dia, jom, cari rumah lain. La mabita lana. Tak ada tempat. Dia bagi salam. Lepas tu, hak yang terlupa bagi salam tu, celapak masuk terus. Dia masuk Dia masuk dalam rumah. Ni, tak payah duk berasa lagu cerita Melayu. Kalau hantu masuk, terai tu terbang. Ini semua cerita Melayu. Kalau terai langsir tak terbang pun dia masuk. Abang, awak yang terai ni macam ada orang lalu ni. Ini drama, cerita mengarut. Dia pun tahu nampak terai dia tak berlaga, terai tu dia pergi ikut lain. Kita jangan baca syaitan bodoh, dia cerdik. Dia masuk. Lepas tu dia akan pergi makan. Kita pun masuk dalam rumah, kita pun hidang makan apa semua. Bismillah. Mebai dia. Dia boleh masuk ya, tak boleh makan. Macam kita pergi rumah orang tak jamu, mebai tak? Mebai tak? Ayak, cawan tak angkat, duduk sampai sejam. Syaitan masuk-masuk, dia nak makan lah. Dia tengok kita beli punya bagus. Bismillah. Dia kata kat kawan dia, jom. La asyak, tak ada makan malam untuk kita dalam rumah ni. Semua pakai baca bismillah. Tu dia hebat. Bismillah pendinding, pagar, pelindung, penghalau. Pada bismillah, pada kalimah Allah. Sebut. Nampak tuan-tuan? Kerana kata Nabi, fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Kerana syaitan tidak boleh membuka pintu yang ditutup. Tak boleh buka. Tuan-tuan tengok. Kata para ulama, syaitan ni Allah Ta'ala jadikan dia dengan beberapa kudrah yang power. Tetapi dalam masa yang sama, Tuhan juga beri kepada dia beberapa kelemahan. Syaitan boleh merasuk orang. Syaitan boleh masuk dalam diri orang. Tasarru'. Dia boleh masuk dalam diri kita. Dia boleh rasuk kita. Dia ni hebat tau. Syaitan ni ada beberapa kelebihan dia. Keistimewaan dia punya, kekuasaan dia. Yang Allah bagi, Allah izin. Tapi ada 2-3 benda yang Tuhan tak bagi. Salah satunya, dia tak ada kemampuan untuk makan makanan yang disebut bismillah. Dia tak ada kemampuan, kudrah, kekuatan untuk buka pintu yang disebut padanya kalimah Allah, yang diberi salam sebelum masuk. Dia tak ada power yang tu. Dia tak boleh pergi. Dia kalah. Lepas itu kita kena tahu tang mana kekuatan dia, tang mana kelebihan dia, tang mana kelemahan dan kekurangan dia. Kena kenal syaitan ni. Baru senang kita nak lawan. Baru kita boleh menang. Apa kelemahan dia? Ayat 3 kul. Apa kelemahan dia? Ayat kursi. Yang ni dia surrender awal. Bismillah, Assalamualaikum, dia surrender. Jadi kita kena pegang lah. Okey. Wa auku qirabakum wadhkuru ismallah. Nabi SAW kata apa lagi? Tutuplah bekas-bekas minuman kamu. Yang ni juga amalan yang sepatutnya kita buat, kan? Iaitu tutup bekas-bekas makanan kita. Qirabakum aniyatakum. Tutup bekas makanan kita, tutup bekas minuman kita. Ini tutup. Karena benda-benda macam tu dia boleh masukkan sihir. Dia boleh masukkan apa? Dan tuan-tuan, ini juga bagus dari sudut kesihatan. Tutup. Kan? Lalat, lah ni tambah COVID, kan? Bosin mai kita kena tutup. Kan? Okey. Nabi kata tutup bekas-bekas makanan kamu, tutup bekas-bekas minuman kamu. Masa tutup tu bismillah. Bismillah. Nabi kata tak ada apa sangat nak tutup. Tutup pilah dengan apa-apa pun. Ambil kayu, ambil apa, sudu. Kita ada mangkuk. Tak tutup mangkuk tu, tak ada apa nak tutup. Ambil sudu, tak melintang lagu tu, bismillah. Tak lah lagu tu bagi ada juga. Tak, bismillah. Nabi kata syaitan tak sentuh. Betul. Tapi kita
Tak ada apa di rumah. Tudung saji sebab makneka yang kayu, yang apa, daun yang macam kan, tutup. Okey, lagi dia kata apa lagi? Nabi SAW kata, Nabi kata, walau an ta'rudu 'alaiha syai'a, letaklah apa-apa pun, letaklah sudu ke apa ke, letak, bagi jadi macam penutup, syaitan tak kacau. Lepas itu kadang-kadang orang hantar sihir, orang hantar apa-apa kat kita, bismillah kita tutup, tak jadi, tak kena kat kita. Nampak? Ini pendinding. Dan Nabi kata, wa atfi'u masabihakum, tutup lampu-lampu kamu ketika kamu nak tidur. Ini hadis Bukhari. Pasal apa dia suruh tutup lampu? Ada dalam riwayat lain, lampu dulu diperbuat daripada api. Lampu dulu. Tuan-tuan, pasal itu bila baca hadis kena faham lampu dulu, bukan LED ni. Bukan LED. Ni lampu zaman Nabi. Latar tempat dia lampu zaman Nabi. Jadi lampu dulu kena tutup, kena tiup bagi padam. Pelita lah kita, pelita kan. Pasal apa tuan-tuan? Dalam sebahagian riwayat hadis yang lain, dia cerita syaitan ni dia akan pergi bisik, dia akan pergi hasut fa'rah, tikus. Dia pergi hasut tikus tu. Tikus ni jahat tau. Binatang fawasid, binatang yang kita boleh bunuh. Tikus ni. Orang Melayu macam-macam pantang. Hush! Jangan duk sebut, sekali dia mai. Kan? Tikus ni dia cerdik. Dia cerdik, tapi dia jahat. Kan? Dan para ulama dulu kata, bila ada tikus, kalau ada tikus dalam rumah ni, kami duk cek ada dosa. Pasal tikus ni tanda dosa. Sebahagian tabi'in kata. Okey. Dia pergi hasut tikus tu nanti jadi tentera dia. Tikus tu nanti pergi belah lampu tu, terbakar. Tu dia punya kerja jahat syaitan tu. Nampak? Sebab itu Nabi suruh kita tutup. Nampak tuan? Jadi yang lampu sekarang ni macam mana? Lampu ni memang tak ada. Dia tak masuk dalam konteks. Pasal itu bila kita baca teks hadis, kita kena baca konteks Nabi cakap tu, apa maksud dia? Lampu macam mana? Apa pasal? Kita kena tahu sebab musabab tu kan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa kanat al-fa'ratu tanzi'u al-fatil wa tajurruhu fatasabbabu fi idram an-niran. Dia jadi punca terbakar. Nampak? Okey. So Nabi dah cerita habis dah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian tuan-tuan, kata para ulama lagi, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menahan dan menjaga anak-anak kita daripada berkeliaran ketika waktu maghrib, kerana waktu itu adalah syaitan mencari mangsanya. Dan di antara kesan jika kita biarkan anak-anak kita berkeliaran pada waktu maghrib, dia akan memasuki diri mereka, merasuk dan menimbulkan kemalangan kepada budak tersebut. Ini juga hadis ni menjadi dalil adanya rasukan, hasutan, godaan dan syaitan ni. Tuan-tuan kena ingat dia boleh buat dua benda. Satu, fizikal. Dia boleh buat bagi belaga, dia boleh, tapi tuan-tuan semua bila saya sebut dia boleh buat tu, tuan-tuan kena ingat asas akidah kita dengan izin Allah. Dia boleh buat bagi belaga, dia boleh buat bagi kita terlupa, dia boleh buat bagi kita tertidur. Semua dia boleh buat dengan izin Allah. Dan dia boleh menghasut, dia boleh main. Pasal tu ada orang penyakit tak tahu apa, penyakit syaitan, penyakit sihir, ilmu hitam tu semua dia boleh buat. Tapi kita tak payah takutlah. Pasal apa? Kita tahu ada benda yang dia lemah. Kan? Dia lemah. Dan syaitan ni, tuan-tuan baca dalam surah Jin. Dia akan lagi seronok dan dia akan lagi kuat, dia akan lagi berani kalau kita tu penakut. Baca surah Jin. Yang tuan-tuan duk buat takut, duk buat seraya nak pergi beli ayak pun ajak bini teman. Kan? Nak pergi malam-malam pun takut.
Dia tuan-tuan tahu baca dalam surah jin ada satu ayat tahu dia bagi wa annahu kana rijal. Dalam surah jin baca surah jin. Ada orang kata baca surah jin panggil jin ke apa? Ada siapa tak abang itu ni panggil surah jin panggil jin ke apa? Tak tahu kalau dia duk berkawan dengan jin. Orang kita kadang-kadang tahu habis nama jin dah. Ini nama jin ni. Oh ini. Kita dunia manusia mana kita tahu jin suka makan apa, melainkan hak yang Nabi habaq nama-nama jin semua dia tahu. Kacau habis orang kelang kabut. Dia kata nama ni depa habaq dalam TV, dia dalam radio depa kata nama jin ni kena suruh kena anak tukar. Tak apa nama jin pun ada orang nama jin. Kan Jin Samsudin okey je. Rahimahullah meninggal kan. Nama kalau macam malaikat tapi perangai macam jin. Tuan faham tak? Cukup tuan. Nabi syaitan duk hasut tu. Okey. So tambah lagi kita berhenti tentang surah jin. Wa annahu kana rijalun minal jin ya'udhuna birijalin minal jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jin fadatuhum rahaqa. Quran sebut. Quran kata wa annahu kana rijalun minal ins. Ins tu kita lah, manusia. Quran kata ada di kalangan manusia ya'udhuna birijalin minal jin, mereka memohon perlindungan. Itu yang kita tok nenek, tok cucu nak kencing ni, tok cucu nak lalu ni, anak cucu nak lalu ni minta izin apa semua ni, penjaga apa semua ni. Inilah wa annahu kana rijalun minal jin minal ins ya'udhuna. Tuan-tuan, dia dalam tafsir dia kata apa? Setan ni dia takut kat kita tau. Dia takut kat kita. Tiba-tiba kita pergi pecah rahsia. Minta ni nah. Oh, naik tocang. Tu yang dia mengusik lagi sakan tu. Minta apa? Perlindungan. Apa? Nak masuk hutan baca apa? Nak masuk hutan baca apa? Nak masuk hutan a'udzu bi kalimatillah tammat min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Masuk. Kita nak masuk hutan tak ada ni minta-minta semua ni syaitan semua ni. Semua ni khurafat ni, syirik ni. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang maha sempurna daripada segala kejahatan yang Dia ciptakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak akan berlaku sesuatu yang buruk di langit dan di bumi. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baca tu. Masuk hutan. Nabi kata siapa-siapa pi ni masuk hotel jangan duk kacau nah, kami nak lena sat ni sehari malam ni je mai hantar anak masuk you ni, jangan duk buat tanah. Dia kacau semua. TV duduk saat terbuka, ayam tutup buka. Dia main kita. Pasal apa? Kita penakut. Tuan-tuan seronok tak? Tuan-tuan tahu kawan tu melatah. Oh, kita tahu dia tu melatah. Lagi kita duduk pi. Macam tu panggil setan. Dia tahu kawan tu penakut, dia lagi duduk gempak kawan tu. Nampak tuan? Itu kita jangan. Okey. Kalau dia buka TV, kita duduk dia buka TV. Kita nak buat apa? Tabak kena hang tutup ikut tampak ni. Abang dia kata, hang tutup TV tu. Hanya duk ambil guna tidur ni, aku tampak lagi. Boleh kata gitu? Jangan ustaz, lagi dia kacau kita. Jangan ada takut lah. Datangkan satu riwayat, seseorang mati dicekik syaitan. Tengok Abu Hurairah. Abu Hurairah cekik hantu ke hantu cekik Abu Hurairah? Abu Hurairah cekik hantu ke hantu yang cekik Abu Hurairah? Hantu cekik Abu Hurairah. Abu Hurairah cekik hantu. Dia cekik hantu. Ketak-ketak hantu tu. Kali nak bagi lepas tak mati, dia cerita ayat kerusi. Nampak? Kita mau jadi macam tu lah. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kata Al-Imam An-Nawawi, hadis ini bukan sahaja mengajar tentang kebaikan dunia tetapi juga kebaikan akhirat. Bukan sahaja untuk kebaikan akhirat tetapi juga untuk kebaikan dunia. Adab dunia dan akhirat. Bukan sahaja berkaitan dengan akhirat, termasuk juga berkaitan dengan dunia. Nampak? Okey. Apa lagi yang boleh kita ambil? Kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid. Dia kata apa? Fil amri bil ighlaq al-abwa min al-masalih ad-diniyah wad-dunyawiyah hirasatul anfus wal amwal
ahlil abas minal ahlil abas wal fasad wala siyama syayatin. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, dia kata apa? Dia kata pada arahan Nabi tadi ni, suruh kita tutup pintu-pintu adalah mempunyai kebaikan agama dan juga kebaikan dunia. Yang mana dengan tindakan kita menutup pintu-pintu, tingkap-tingkap makanan kita, minuman kita, bukan sahaja menjaga diri kita, harta benda kita daripada tindakan orang dan setan. Nampak? Tu dia Ibnu Daqiq Al-Aid. Dia kata apa? Memelihara diri kita, harta kita, keluarga kita daripada kejahatan apa? Orang jahat. Pencuri nak masuk tutup pintu. Orang nantang buat-buat tak elok kita tutup pintu. Nampak? Satu lagi setan. Ibnu Daqiq kata Nabi bukan ajak pagar setan ni, dengan orang-orang kita pagar. Nampak tuan-tuan? Okey. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok juga memang ada seperti yang saya sebut tadi ni. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq. Tengok dalam surah Al-Falaq. Al-Falaq. Dalam surah Al-Falaq Allah kata min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang dia ciptakan. Kejahatan yang dia ciptakan tu ada 3 jenis. Tuan-tuan balik tengok dalam surah Al-Falaq. 3 kul tu kan. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan. Kejahatan tu ada 3. 1, malam. 2, sihir. 3, apa dia? Yang ketiga, orang yang dengki. Ni 3 jahat. 3 kejahatan yang diciptakan. 3 kejahatan yang selalu mengganggu manusia. Pertama, malam. Dalam surah Al-Falaq sebut malam. Malam dikaitkan dengan kejahatan. Yang kedua, sihir. Kita, ya Allah lindungkan aku daripada malam, kejahatan malam, daripada sihir dan daripada orang yang dengki. Ni 3 perkara yang menyumbang kepada kerosakan kita. Okey. Allahu Akbar, Allah. Hadirin mukminin, kita tangguh kelas kita pada malam ini. Apabila telah masuknya waktu Isyak, maka kita diminta untuk menangguhkan kelas dan kuliah kita mengikut SOP yang telah ditetapkan. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu